Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, as usual, okay, you all write your names, ID, and also your uh, group, okay, in the chat room. Okay, and also tick your attendance in your future as usual. So kita ada 3 tempat di mana saya akan check, but then normally saya tahu lah siapa datang based on the online class ni. Okay, so for today kita akan sambung. Okay, before that let me present. Okay, boleh nampak skrin saya? Okay, suara Syarif macam jauh, saya sayup je. Saya boleh dengar tapi saya sayup. Mungkin mic jauh ke macam mana. Okay, tak apa, never mind. As long as you all boleh nampak. Okay, so for today, we are now in week 4. So we are supposed to be here. So the non-structured data, NoSQL versus SQL databases, and also types of NoSQL. Okay, so hari ini kita akan tengok another topics in big data analytics ni ataupun business data analytics. So something related to the SQL and NoSQL, SQL, NoSQL. And for the labs, nampak macam kosong hari ni. Kalau tengok dekat lab dan tutorial ni kosong, sebenarnya ada something. Okay, so maybe by this Wednesday ni ada kelas as usual. Kita cuba install MongoDB. Yang ni, okay. Alright, and then nanti kalau you all nampak dekat skrin saya ni ada lab test ni. Okay, ada lab test. So maybe lab test ni nanti saya cuba buat maybe during week 5 ni. During week 5. So maksud dia maybe next week for the lab test. So tapi lab test ni akan gunakan Oracle. So pastikan Oracle you all is working. Kalau ada masalah nanti boleh tanya during the lab session. Kalau ada masalah. So untuk lecture ni biar saya talk about the syllabus. The topics first. Okay, so the topics for today is non-structured data. Okay, kita akan tengok something maybe ada quite different dengan 472 ataupun 501 before this. Okay, dan kita akan gunakan something what we call as a MongoDB for the lab session. Kita akan ada buat installation sikit lah. Alright. Hopefully by this coming Wednesday kita boleh buat. Alright, so for today kita sambung. Okay, lesson 4. Okay, yang ini agak panjang sikit. So mungkin you all kena dengar dulu, benda ni berulang-ulang. Okay, tapi at the end of this session nanti hopefully you all boleh dapat dia punya idea lah. So untuk hari ni just nak tengok dia, nak fahamkan konsep dia dulu. Okay, so the concept about the non-structured data. Okay, so let me start. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni prepared by Puan Rozianiwati. Basically dia yang ajar lah. Saya ni kadang-kadang saya take over, ada semester saya take over lah. Nasib-nasib je. Tapi kadang-kadang dah 3-4 semester baru saya ambil macam tu lah. Okay, alright. By the end of these sessions, these lessons, you should know, okay, what is NoSQL database are, how are they different from SQL databases yang kita dah belajar during 472-501, and types of NoSQL databases. Ada banyak lah, tapi nanti kita akan tengok something related to the MongoDB. Okay. NoSQL database. Okay, what is NoSQL database? Hari ni mungkin maybe you all jumpa something, nak kata new tak new lah sebab saya pun pernah mention benda ni. Okay, sama ada sometimes kita sebut dia NoSQL. Okay, kalau no tu tidak lah kalau nak sebut. Kalau kita dah faham kat sini SQL stand for structured. Maksud dia dalam bentuk table. Ni ulangan je lah, tak ada masalah ni. Ulangan je dalam bentuk table. Jadi kalau NoSQL, ulang sikit, dah banyak kali cerita dah juga. NoSQL maksud dia kat sini ni, no ni ada 2-3 makna ni. Okay, sama ada di bawah ni yang you nampak ni non-SQL. Non maksud dia bukan SQL. So maksud dia bukan SQL, maksud dia bukan dalam bentuk table. Itu yang pertama. So apa dia ni? Kalau non-SQL ni apa dia ni? Kalau dalam bentuk table, dia dalam bentuk apa? Kita akan tengoklah after this.
Ataupun kalau tengok lagi satu, dia panggil non-relational. Okay, kalau we talk about relational pun dah banyak kali saya ulang. Hopefully lepas ni you all tak buat mistake. Lagilah, dah tak ada mistake. Relation or relational merujuk kepada table juga. Okay, ni benda dah ulang banyak kali. Okay, non-relational. And kadang-kadang ada juga orang sebut NO tu not only. Okay, so hari ni you tengoklah not only SQL. Maksudnya bukan sahaja SQL, bukan sahaja dalam bentuk table, tetapi kita boleh simpan database ni dalam bentuk yang lain. Okay, itu maksud dia untuk awal untuk introduction ni. Not SQL ni maksud dia dalam bentuk lain. Okay, bentuk apa tu? Question mark kan. So ni yang saya duk war-warkan daripada 472.501. Maksud dia dalam bentuk apa ni? So kita akan go through lah week 4 ni. Okay. So of course kat sini kita akan store and retrieve data that is not model. Okay. Dah faham dah tu. Not model in row and column. Maksudnya dia tidak dimodelkan dalam bentuk row and column. Jadi dengan secara tak langsung yang kita modelkan dalam bentuk table dengan ni adalah ERD. Ini data model dia. Data model untuk structured ERD. Okay, tapi kalau dalam NoSQL nak panggil apa? So that's why kadang-kadang dia tak ada specific data model. So dalam kes ni dia tak ada specific data model. Jadi kita akan tengok start pada hari ni sampai maybe week 10, week 11. Okay, ada macam-macam cara disimpan database ni. Especially yang something related to non-SQL ataupun non-relational yang bukan dalam bentuk table. Okay, not only SQL may support SQL-like query language. Okay, so tapi not only ni pun, mana mouse saya ni? Hilang pula dia. Okay. Alright. Not only SQL may support SQL-like query language. Dia boleh support ni. Sebab tu dia masih lagi structured, cuma dia not only. Okay, kita akan tengoklah nanti. Dia lebih kurang lah, something like. Okay. Okay. No, so application for NoSQL database, mungkin you all boleh tengok semula kat sini. The NoSQL distributed database infrastructure has been the solution to handling some of the biggest data warehouse in the planet. Ni pun saya rasa sudah banyak kali dah saya duk cerita-cerita siapa yang from my class 501 dulu tu, like Google, Yahoo, Amazon, CIA and so on. Maksudnya dia orang punya data is very huge, big. So that's why dipanggil big data. Okay, kemudian maybe Airbus, Airbnb, cuma sekarang ni mungkin diorang ni terkesan lah. Ada certain business diorang terkesan. Tapi kalau macam Amazon ni, Google ni tak terkesan sangat sebab diorang memang online. Amazon pun dia jual online. Tapi macam hotel, kan Airbnb dan sebagainya, diorang terkesan dengan kita punya zaman COVID sekarang ni. Okay, so yang ni dia punya tu kalau diorang nak tengok lah. Media network dia ni for the Airbus. Okay, so kita ceritalah sikit since you all pun dah rasanya macam dah pernah tahu, cuma kali ni kalau katalah if let's say for the test purposes, inilah dia. Okay, NoSQL non-relational model. So kalau relational model, kalau SQL adalah relational model lah, satu table, satu lagi dalam bentuk yang bukan table. Okay, so dia store data dalam bentuk JSON, key value. Hari ni kita akan tengok yang ini. Okay, untuk chapter ni kita akan tengok yang ni, key value. Dan ada sedikit graph, ada sedikit column. Okay. Okay, tapi compared to the SQL, kita store in the table. Dah clear dah ni. Itu perbezaan yang nyata lah. Satu simpan dalam bentuk data, dalam table. Satu lagi simpan dalam bentuk yang ni lah disebut ni, JSON, key value, graph and also column. Hari ni kita akan tengok key value ni lah secara detail sikit. Okay, new properties can be added on the fly. Kat sini, kita adding a new property may require altering schema. Okay, so yang ini kita boleh tambah properties at any time. Yang ini kalau nak tambah properties, kita kena alter schema. Even contoh kalau kita nak tambah satu kolom, dekat relational model pun, kadang-kadang kita kena alter the schema. Sangat betul leceh. Sebab apa kita punya data model. Itu beza dia sebab kita ada data model. Jadi kita nampak perbezaan kat sini. Okay, good for semi-structured, complex or nested data. Okay, yang ini good for structured of course lah. Yang ini dalam bentuk table structured lah. Saya sebut itu.
What is the difference between structured and non-structured? So kalau biasa soalan-soalan tu keluar, sepatutnya dah boleh jawab dah dengan detail. Okay, kadang-kadang memang soalan-soalan macam ni yang suka keluar lah. What is the difference between structured and non-structured? Please to give differentiation between NoSQL and SQL and so on. Okay, alright. Kemudian number 5, relationships are captured by denormalizing data and presenting all data for an object in a single record. Okay, dekat sini ada perkataan denormalizing. Apa maksud denormalizing? Kita pernah belajar normalization. Okay, kita pernah belajar normalization. Maksudnya kita akan ada first normal form, second normal form, third normal form. Mungkin yang week before this kita dah tengok Boyce Court normal form dan kita ada fourth normal form. Last sekali, biasanya kalau dia punya cycle tu, daripada fourth normal form tadi kita boleh patah balik kepada first normal form, iaitu dipanggil sebagai denormalizing. Kita asal tadi kita pecahkan table, pecah daripada table besar jadi kecil. Itu normalization. But akhirnya kita denormalize balik, kita jadikan satu table balik. Itu maksud dia. So kalau maksud nampak perkataan denormalizing ni, maksud dia akan presenting all the data for an object in a single record. Okay, boleh bayangkan single record. So maksud dia kalau table yang besar ni, dulu asal dia besar macam ni, kita pecah, normalization kan. Sampailah ke bawah, kemudian bila dah pecah banyak-banyak macam ni, at the end of the day, bila kita nak sambung balik, kita denormalize balik. So maksud dia bila denormalize, dia akan jadilah balik single record. Itu beza dia. Okay, tapi memang kalau dulu memang ada cerita pasal denormalization, cuma tak detail. Okay, dekat sini number 6 is dynamic and also flexible schema. Kat sini very strict schema. Okay, kita ada macam kita ada, ingat lagi tak snowflakes, star schema and so on. So dia ada schema-schema tertentu, mesti ada kita ada facts, kita ada dimension, semua itulah ingat balik 501 tu. Dekat sini dia dynamic. So that's why sekarang ni zaman big data ni ramai yang concentrate on NoSQL kat sini. Okay, sebab data sekarang ni quite dynamic, boleh simpan dalam macam-macam bentuk. Okay, so far so good. Ada soalan tak? Boleh tak? Boleh okay, so boleh. Okay, so untuk yang ini saya rasa tak ada isu dah. Tadi saya dah cerita, mungkin kalau you all nak buat comparison tadi benda yang sama lah kalau saya cerita balik pun. Non-relational, relational, store in table, bla 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 bla. So data, property semua ada dekat sini. So yang ni, untuk yang ni nanti you boleh baca balik. Okay, strict schema, dynamic. Okay, kemudian ini ingat lagi tak? Pernah perasan acid ni, acid apa? Ni yang kita belajar dalam transaction hari tu. Acid ataupun acids. Ada S dengan tak ada S. Okay, atomicity, kemudian C tu apa? Ingat balik lah acid dengan acids tu, sampailah kepada serializability. Okay, kemudian dia consistent, and in terms of performance, okay, kat sini performance can be maximized by reducing consistency. Okay, dekat sini kita nak pastikan dia konsisten kan. Isu yang utama dekat dalam relational, kita nak pastikan dia konsisten. Dekat sini kita reduce pula dia punya consistency. Okay, itu yang terbalik-terbalik ni, biasanya dia akan terbalik lah. Okay, dan kemudian dekat sini ada scale. Okay, scaling is typically achieved by horizontally with data partition. So dekat sini kita buat data partition. Dekat sini kita akan buat vertical. Okay, itu beza dia. Okay, kita akan tengok nanti lah. Yang ni boleh baca lah. Tapi normally dia sama je, lebih kurang sama macam ni. NoSQL versus SQL. Okay, next. Okay, pun sama. Ini perbezaan dia. Yang pertama, kalau SQL kita buat normalization lah. Kita pecahkan kepada table-table. Daripada satu table besar kat sini ni. Okay. Tapi untuk NoSQL, kita akan buat dia dalam bentuk aggregation. Okay. So maksud dia, kat sini nanti kita tengoklah sikit-sikit maksud dia ni. Okay. So kita akan ada key, kita akan ada value nanti kejap lagi kita akan tengok. So dan satu lagi nanti akhirnya dia akan simpan dalam bentuk document. Dalam bentuk document. Okay, kena ingat yang tu. This is term-term yang ada dekat dalam ni. Okay. So itu perbezaan dia yang jelas. Okay. So kalau orang tanya, mungkin juga boleh explain dalam depan ni. Okay. Right, case study, building a social media website. User can post article with related media like picture, video or even music. Ini saya sebut lah. Macam mana kalau kita nak simpan benda-benda macam ni, audio, video, music, video, and so on.
Okay, sebab apa dalam kes apa tu media, social media, semua benda macam ni. Okay, kemudian user can comment on post and give point for ratings. Boleh komen, boleh post, macam kalau gunakan Grab ataupun gunakan Food Panda ke apa-apa kan, kita boleh bagi point, bagi rating, boleh komen dan sebagainya. Okay, yang user can see a feed of a post. Kita boleh tengok lah feed dekat situ macam mana and so on. And also user can interact with the main website. So kita boleh play around, kita boleh interact, ada interaction antara kita dengan main website. So ini antara yang kita boleh tengok dalam social media. Okay, so nanti akan coming soon, nanti kita akan buat sikit lah. Kita akan buat sikit, nanti kita akan tengok on the Twitter. Okay, bila kita masuk dalam topik text, nanti text analysis. Okay, so kita akan tengok something related to the Twitter. Okay, nanti kemudian. Okay, this is a relational model. Ni relational model. Okay, kalau kita tengok, kita ada user, okay, kita ada post apa? Dia post image, dia post video, dia post audio, kemudian ada point, assigned by user, kemudian ada comment, siapa yang create comment, user dan sebagainya. Okay, dan kita boleh create kita punya relational model yang tersendiri lah, macam yang dah belajar dulu tu dalam 4.7 tu or 5.01. Okay, next. NoSQL model. Okay. In general, dia kata apa? One query, no joins and no schema is maintained. Maksudnya kita tak perlu ada skema-skema tertentu. Hanya satu query saja. Kalau dulu kita ada join kan, join table. Kali ni dia hanya satu skema saja. Satu query saja dan tak ada skema-skema yang tertentu. Okay, normally kita akan tengok macam nanti kita akan go through lah one by one. Ni apa, ni apa. Okay, sekejap je lagi dalam next next slides. Okay, so yang ini roughly dia punya model. Okay, kita akan gunakan something macam ni. Ini dia panggil apa ni nanti ni? Kita tengok. Okay, next. Okay, types of NoSQL databases. Database. Yang pertama, kita akan ada key value. Kemudian kita ada column and big table, document and graph. Kita akan tengok sampai akhir slide ni nanti. Okay, so kalau katakan hari ni macam tak berapa nak clear, tak apa, never mind. Nanti bila kita buat sedikit exercise, nanti mungkin bila kita sambung yang the next one nanti, kita akan nampak lah apa dia punya relationships antara yang dulu sampai sekarang ni, sampailah coming soon nanti. Okay, so ni antara dia punya types tadi, key value, so document. So that's why kita, salah satu ni kita guna yang ni lah, MongoDB ni, just to store document, untuk kita store document. Kalau sebelum ni kita store document ataupun kita store data, kita gunakan Oracle, any database yang sesuai lah, Oracle ke DB2 ke Microsoft Access ke dan sebagainya. Tapi untuk kali ni, kita nak store document ni nanti ni, yang ujung-ujung nanti kan adalah dia sebut document ni, kita akan store document gunakan MongoDB. Dan lain tu banyak ni, nanti kata kalau besok you all kerja dalam bidang ni, you all boleh explore lah sendiri. So tak sempat nak cover semua. Okay, memang setakat satu subjek tak sempat. Tapi kalau kata satu program, tapi ada universiti yang dah ada program database ni, big data saja, mungkin boleh ceritalah semua benda-benda ni. Setiap example ni kita boleh buat ikut chapter, ikut program dan sebagainya. Okay, types of non-relational database ataupun NoSQL tadi ni. Okay, kita ada yang 4 tadi lah, kena ingat yang ni ada 4 ni, key value, column, document and also graph. So kalau yang ni soalan keluar ke, kena ingat yang ni lah. Ini untuk tujuan untuk quiz ke, soalan ke, kena hafal yang ni lah. Type of NoSQL database untuk topik yang ini. Okay, key value, dia ada performance is very high, scalability very high, flexibility very high, complexity very high. So kalau kita tengok, kita topik yang sebelum ni 3V ni. Okay, 3V, volume, velocity dan sebagainya. Ini pun kena hafal juga lah ni. Yang topik introduction dulu tu, dalam week 1 ataupun week 2 tu. Okay, so kita go to the next one. Okay, so kita akan tengok sama macam tadi juga cerita dia, the key value tadi ni. Okay, kita ada big table. Okay, kemudian kita pecahkan kepada document ataupun full text search, kemudian kita buat graph. So sebenarnya, dan akhirnya kadang-kadang macam saya sebutlah, kita daripada table yang besar, kita simpan dalam, kita pecah-pecah-pecah. Bila kita gunakan SQL ni, tapi bila kita nak gunakan big data ni, macam kita patah balik ke sini lah. Kita denormalize balik. Okay, ceritanya hampir sama lah macam tu. Cuma kali ni kita akan tengok the details tu tentang key value ni. Okay, next.
Okay, what is key value database? Ni yang pertama. Okay. Dia kata the most basics and a backbone implementations of a NoSQL. Ni yang paling asas. Underlying is a hash table which consists of a unique key. Okay, kena ingat nanti bila sampai ujung-ujung nanti, bila kita sebut kunci ni, okay, kunci ni mesti unik lah. Sama ada kita assign ataupun kita mungkin boleh buat by apa tu, kita panggil apa, penambahan yang secara automatik. Okay, kita boleh assign a unique key that points to a specific item of the data. Okay, yang ini nanti kena bagi satu-satu nombor ke whatever, as long as dia unik. Ni kena pastikan dia unik. Okay, work by matching keys with value like a dictionary. Okay, dengan nama lain macam seolah-olah macam kalau sekarang ni kita buat keyword. Okay, so that's why kalau kita tengok, you all tengok di zaman-zaman sekarang, zaman website ni, kebanyakannya orang akan pentingkan keyword. Kalau Facebook, Google, Yahoo, whatever it is, semua pentingkan keyword. Sebab benda tu yang kita akan search. And akhirnya dia akan matchkan key tadi tu dengan value. Kita cari sesuatu, nanti kita akan dapat value. Macam dictionary lah. Kita nak find satu-satu perkataan, kita carilah perkataan tu. And nanti dia akan bagi kita the description of the perkataan tu. Just like a dictionary. Okay, yang itu yang pertama lah. Yang ni dia punya asas dia dulu. Okay, give a key example the answer to file. Okay, ni pastikan dia punya kunci tadi ni. Contohlah apa-apa nama boleh, as long as dia unique, okay, and receive a matching value, example 24. Okay, contoh the answer to life. Okay, so kita dapat jawapan ni 24. So this is the key, this is the value. Contohlah ni Okay, so database is a global collection of a key value pair. Kalau kita tengok database ni, biasa dia akan ada kunci, dia ada value. Kalau dalam table pun, kita ada primary key dan kita ada attribute kan, attribute biasa. And non-key attribute. Kita ada key dan kita ada non-key attribute. Dan dalam tu ada value. Setiap kunci tu akan ada value dia. Okay. As the volume of data increases, maintaining a unique value as key may become more difficult. Okay. Betul lah tu kan. Kalau dah data berbilion-bilion, okay, kita nak pastikan setiap satu kunci itu unik. Dia jadi satu cabaran lain lah. So that's why kita kena ada satu method yang sesuai lah. Yang itu mungkin nanti kemudian lah. Kita tengok. Tapi kalau setakat contoh yang simple-simple tak ada masalah lah. Kalau setakat 10, 20, 100 tu senang sangat nak buat kunci dia. Tapi kalau volume tu dah increase, ni cabaran jugalah dalam big data ni. Nak tentukan, nak bagi make sure kunci tu unik tadi ni. Kalau nak letak nombor sampai berbilion pula nombor nanti. So sebab tu kalau kita tengok dekat dalam website dan sebagainya, kadang-kadang dia akan ada certain number dia auto generate untuk reflect balik kepada website tersebut. Okay, kemudian kita ada tadi ni lah via Amazon, Oracle, NoSQL dan sebagainya lah. Ini antara software-software yang kita boleh guna. Okay, tapi kita tak akan guna lah yang ni. Kita akan guna satu je nanti, MongoDB tu. Okay, the next one, key. Still juga key tadi ni. Okay, kita tengok pada key tadi, kunci. The key is a key value pair must or at least should be unique. Dah sebut dah tadi, banyak kali ulang dah. Okay, this is the unique identifier that allow you to access the value associated with that key. Macam biasalah, maksud dia kunci tu nanti akan menentukan kita punya value. Dia akan associate, dia akan saling berhubung lah. Association, dia saling kait-kait antara satu sama lain. Okay, in theory, okay, the key could be anything. Saya dah sebut awal tadi. So letaklah apa-apa as long as the unit. But this may depends on the DBMS. So one DBMS may impose limitation while other may impose none. So kita kena hati-hati lah ni. Ada yang dia ada limitation, ada yang tak ada. So in Redis, for example, the maximum allowed key size is 512 MB. You can use any binary sequence as a key. So tak kisahlah kalau kita ada any binary, ada nombor ke ada apa sebagainya, kita boleh jadikan as long as dia tak exceed 512 MB lah. And for a short key or string or text to the contents of the image file. Okay, kita boleh buat sama ada short ataupun text, short string ataupun text. Even the empty string is a valid key. Okay, kosong pun boleh kita letaknya ni. Kalau macam kita belajar sebelum ni, null bahaya kan?
Jangan suka-suka letak null ni. Sebab dalam SQL null tu bahaya tu. Kalau perlu bagi kita letak null. Okay, however, for performance reason, you should avoid having a key that too long, jangan panjang sangat. Tapi nak pastikan unik. But too short can cause readability issue tu. In any cases, the key should follow an agreed convention in order to keep things consistent. Okay, kena pastikan kunci tu mesti follow lah. Kalau kata dia nak follow sequence 00001, kena follow 00001, 00002 macam tu. Yang agreed lah, yang mana yang telah dipersetujui. Okay, sebab apa tadi? Dekat sini kunci ni boleh apa-apa saja, can be anything. Itu antara perbezaan dia lah. Okay, next. The value. Okay, kat sini ada dua je keyword dia. Key value. The key sudah, kemudian the value. Okay, the value dia kata apa? Is a key value store, can be anything. Such as text, long or short, number, markup code. Okay, markup code ni HTML. Okay, kalau perlu kita nanti saya tunjuk. Nanti ada sedikit lagi kita akan buat juga pasal something related to HTML. Okay, programming code, PHP, image, etc. Ni yang beza dia ni. So maksud dia, kalau dalam bentuk table tu, pun kita boleh simpan dalam bentuk ni, tapi dah ada limitation. Tapi dalam case ni, value ni can be anything kat sini ni. Even programming code pun boleh. HTML pun boleh. Okay, itu yang perbezaan dia. So that's why, nanti dalam next lesson, kita boleh nampak mana kita boleh buat kita boleh, especially pas kita nak buat Twitter nanti, kita akan guna HTML, kita boleh do something about the HTML tu untuk dapatkan value, dapatkan data lah dengan nama lain. Okay, the value could also be a list or even another key value pair encapsulated in an object. Okay, so dia boleh sama ada the list ataupun another key. Nanti kita tengok satu-satu one by one. Okay, some key store DBMS allow you to specify a data type for the value. Mungkin kadang-kadang ada yang jenis data type lah. Kalau kita tahu data type apa, ada text, number, string, long, date, macam-macam lah yang itu data type. Sepatutnya term ni dah tak jadi isu dengan you all. Okay, for example, you could specify that the value should be integer. Okay, other database don't provide this functionality and therefore the value could be of any type. Terpulang lah. So that's why tadi bila kita tahu dia punya perbezaan atas tadi yang awal-awal tadi, dia open. Dia NoSQL ni dia open. So, it can be anything. Tu yang masalah ni tu, kena faham tu betul tu. So bila can be anything ni dia ada banyak. So kita kena mahir banyak benda. Sebab tu dalam topik, dalam subjek ni saja kita tunjukkan beberapa kaedah untuk sampai hujung semester nanti. So tak boleh pergi sangat detail, kita pergi sikit-sikit je. At least you all boleh nampak this and this. Yang lain nanti mungkin boleh sentuh ataupun belajar kemudian lah. Okay, ada soalan tak sekarang ni? Boleh sekarang apa-apa? Sebabnya topik ni panjang sikit and maybe kat sini diperlukan banyak penerangan. Nanti bila kita dah masuk dekat lab session nanti dia mungkin dia quite interesting sikit lah. Okay, next saya sambung ada soalan tak? Tak ada. Okay, good. As an example, the Redis DBMS allow you to specify the following data type. Okay, ni antara jenis-jenis data type lah. Binary, list, set, sorted set. Kita boleh setkan, kita boleh sortkan lagi. Hash. Okay, ni yang kita dah selalu guna dah ni. Kan, hashtag ni. Ni dah ramai sangat orang guna hashtag ni. So macam Twitter, apa-apa saja semua hashtag. So benda-benda inilah yang jadi kita punya keyword ni. Kan, yang ni dah jadi mainan kita lah sekarang ni. Macam you all yang mana yang suka Instagram, yang mana suka Facebook dan sebagainya, any social media, kita dah banyak gunakan hashtag, hash ni. Okay, and then bit array and juga hyperlocks, hyperlock locks. That this is a probabilistic data structure which use in order to estimate the cardinality of a set. Cardinality ni maksud dia dalam kes ni ada minimum, maksimum dan sebagainya. Okay, saya sambung terus. Alright, this is the examples of data yang kita play around tadi. Ada dua, key and also value. Okay, yang pertama key tadi mesti unik. Untuk kita nak bezakan setiap satu ni. Okay, kalau kita ambil state, okay, of course lah state dia akan unik lah kan. Sebab dia ada India, dia ada Romania, dia ada US dan sebagainya. Kemudian dalam tu dia ada value, it can be anything. Dalam ni kalau kita tengok dalam bentuk teks ataupun string. Jadi dia akan duduk di dalam curly bracket ni. Ni sepatutnya ada satu lah ni. Nanti kalau water tu dia boleh tambah. Dia ada bisi ada dibuka, bisi ada tutup. Okay, kemudian something like this lah. So seolah-olah kalau kita tengok dekat sini, dia punya value ni adalah address. Okay, kan perasan kan?
Value ni adalah address. So it can be anything. Okay, kita tengok contoh yang lain. Okay, phone directory. Jadi kita boleh ambil apa-apa saja. Apa-apa saja di internet tu, phone directory pun kita boleh pecahkan kepada key and value. Okay, so maksud dia key ni adalah nama, name, Bob, Jane, dan pastikan nama ni unik lah. Kalau macam kita buat data structure itu, data structure, relational table tu, kan saya sebut, kalau kita ada last name, first name, biasanya kita tak suggest dia jadi primary key atau any kunci. Betul tak? Sebab nama boleh sama. Kan? Bob mungkin ada orang lain nama Bob. Jane mungkin ada orang nama Jane. Tapi kalau dalam kes ni mungkin kalau Bob A lah contohnya. Kan? Bob C ke dan sebagainya. Jane B. Kalau kata ada orang nama Jane. Jadi kita pastikan dia unik je. Yang penting dia tak sama dengan Bob yang atas ni. Tapi kalau dalam relational kita tak galakkan. Kita tak galakkan sebab kita assume akan ada orang yang nama exactly sama. Ejaan sama, semua sama. Tapi dalam ni sebab kita boleh adjust, dia tak ada spesifik dia tak ada spesifik data model. Jadi kita boleh letak apa-apa as long as dia unik. Itu buzzer dia. Itu yang bagusnya ni. Okey, kemudian kita ada artis kat sini. Okey, key dia adalah artis, dia ada name, dia ada genre, dia ada names lagi, dia ada genre lagi, kemudian dia ada value kat sini. Okay. So value dia ni pun dalam bentuk-bentuk tertentu. Yang ni dalam bentuk number, yang ini dalam bentuk string. So that's why kalau dia explain kat tadi, kalau faham, maksud dia it can be anything. The value can store anything. The key value can be anything. Ni, so anything ni. So maknanya apa-apa pun boleh. Alright, kemudian kita ada stock trading, apa-apa sajalah boleh jadikan example. Kita ada kunci, nombor, pastikan unik, dan kita ada value. Any value. Nak koma tak koma pun. So benda-benda macam ni dia agak open sikit. Dia agak open sebab dia tak ada specific data model. Okay, kena ingat yang tu. Okay, storage. Okay, kita akan letak dalam storage, maksudnya kita ada kunci. Biasanya yang ni gambar ni kunci, yang ni value dah ni. Any reads and writes of value uses the key. Maksudnya dia akan gunakan kunci lah kat sini. Untuk dia nak baca yang ni biasa dia akan gunakan kunci. Especially kalau dia nak baca value. Okay. Key can be synthetic or auto-generated. Ni saya dah sebut tadi. Sama ada kita boleh tentukan sendiri dengan syarat kunci mesti unik ataupun auto-generated lah. 1, 2, lepas 2, 3 sampailah ke billion pun as long as dia unik. Okay. And nanti kita akan tengok value can be string, JSON, blocks dan sebagainya. Ini banyaklah term-term ni. Mungkin kalau you all kalau bukan budak IT, dia mungkin dia tak pernah nampak budak IT, mungkin dia pernah dengar benda-benda macam ni lah. Okay. Ni JSON ni untuk programming ni. Okay, dan sebagainya. Okay, next. Pun sama. Okay, kalau kita tengok dekat sini, kalau kita ada satu data dekat sini ni, driver. Okay, kalau kita simpan dalam bentuk relational, ini table lah. So tak ada masalah lah kan. Kita tahu dah yang ini driver nombor 2732 ni tadi ni. Ini driver ni kan. Okay. So dia akan represent dalam bentuk row and column. Tapi kalau kita gunakan dekat sini, kalau kita gunakan key value model, dia akan simpan dalam bentuk kunci dan value. Okey, apa yang you all nampak sebenarnya kat sini ni? Apa beza antara ni dengan ni? Kalau yang ini dalam bentuk row, pasal tak sini? Yang ini dalam bentuk column. Dia. Okey. So kat sini nanti ada nampak perbezaan. Sini dalam bentuk column. Nanti that's why nanti dekat belakang tu nanti ujung-ujung nanti dia ada column, dia ada graph. Sebab key dengan value ni kalau kita nampak secara umumnya dia simpan dalam bentuk column. Walaupun dalam bentuk macam lagu tu macam table lah kan. Tapi dia tak follow 100% lah skema yang ada dalam table ni. Dia boleh can be anything tadi. Okay, right. So itu beza dia. So kalau nampak kat sini in the relational model, each row represent one entity instant. Maksud dia orang ni tadi 232 ni satu row lah. Nombor 232 ni. Okay, each column represent one attribute. Ni pun kita dah faham dah attribute. Kalau column kat sini attribute. Dia tak payah cerita dah ni banyak kali. The value in the column are of the same data type. Maksud dia nilai dalam ni mesti data type yang sama. Kalau sini number, semua mesti number. Kalau sini date, semua mesti date. Kalau sini string, semua string. Okay, dah clear lah tu.
Tak ada isu dah sebab dah belajar 472 501. Okay. Tapi kalau kita compare dekat key value model, each row represent one attribute. Setiap satu row ni satu attribute. Sebab tu kalau kita tengok mana mouse. Okay. Ni ni nombor 2732. Okay. Yang ini mewakili satu attribute. Ni. Okay. Boleh nampak saya conteng macam mana ni. Okay. Each row maknanya baris. Okay. Represent one attribute value of one entity instance. Kepada satu entity. Apa dia entity? Yang ini tadi driver nombor 2732. Beza dengan yang ini. And the key column could represent any entity attribute. Okay, kunci tadi ni, the key ni boleh any attribute. So 2732 ke dan sebagainya. The value in the value column could be of any data type. Okay, apa maksud any data type? Mana mouse? Okay, kalau kita tengok sini value ni 80. Maksud dia 80 ni number. Tiba-tiba dekat sini dalam bentuk apa ni? Date. Kat sini kita nampak dalam bentuk string. Itu beza dia. Tapi kalau kita compare dekat sini ni, kalau dah satu kolom ni date, semua kita kena store date. Okey, itu perbezaan dia setakat hari ni lah. Setakat ni. Jadi, nak hari ni, nak you all nampak lah benda-benda ni, perbezaan-perbezaannya ni. Okey, sebab nanti coming soon, nanti dia akan jadi makin complicated. Okey, so yang ini asas, the basics. Okay, next. Basics readings and writing. Okay. Kalau kata kita nak baca, yang ni mungkin kita akan buat during the lab session nantilah. Kita ada get key. Ini nanti kalau kita dah gunakan MongoDB nanti kita akan tengok yang ni. Put key value, multi get key, key 1, key 2 dan juga delete key. Yang ini saya tak nak cerita detail lah. Nanti kita cerita dalam during the lab session. Okay, hari Khamis. Hari Rabu nanti. Basic untuk kita nak read and write the key value yang kita dah simpan tadi ni. Kita simpan dalam mana? Okay, dekat mana kita simpan tadi ni? Mana lagi mouse ni? Okay, kat mana kita simpan dalam ni? Ni kita simpan kat mana? Kita store kat mana? Kat sini kita store dalam MongoDB yang you all nampak dekat dalam tu. Okay, so ini yang kita kaitkan dengan Silicon tu. Kita store kat mana dalam MongoDB? Kalau table ni kita store dekat dalam Oracle, Access dan sebagainya. Okay, setakat ni ada soalan tak? Dah hampir 45 minutes. Ada soalan tak setakat ni? Boleh proceed ataupun nak break? Tak payah kot. Nak break tak? Awal lagi kan? So far so good? Boleh sir. Boleh boleh follow Okay, kalau boleh follow saya sambung lah. Okay, next. Okay, tadi kita dah tahu dah ada, tengok dekat atas tadi. Okay, yang ini tadi saya sebut, yang mana tadi? Okay, yang ini tadi key value dah. Okay, next adalah ni dah. Next adalah column and big table. Okay, kita move to the next one. Okay, column ataupun big table. Okay, advance the simple nature of key value base. Masih lagi dia key value base. Okay, tapi kita cuma advancekan sikit je lah. Kita tambah-tambah sikit. Column and big table. Do not require a pre-structured table. Okay, tak perlu ada data kita dalam bentuk table-table tertentu. Kalau macam key value tu nampak macam kena duduk dalam table yang tadi ni, kan? Ini tadi ni macam duduk dalam table kan? Ni untuk key value, tapi untuk yang ini dia tak perlu pre-structured table to mix the data. Maksudnya kita boleh dapat data tu di mana-mana saja. This is the best about big data ni. Okay. Work by creating collections of one or more key value pair. Okay, boleh satu ataupun boleh banyak key value pair. And two-dimensional arrays whereby each key has one or more key value pairs attached to it. So kita ada two-dimensional. Two-dimensional array kan. Kalau dah pernah belajar array sebelum ni, kita akan ada two-dimensional array. Dia lebih kurang macam column and tu jugalah, tapi dia panggil array. Okay, kemudian two groups, column stored and column family store. Okay, sama ada kita boleh simpan dalam bentuk column ataupun kita boleh simpan dalam bentuk column family. Okay, so column family, nanti kita tengoklah after this apa benda ni. And column family store, dia ada antara beberapa dia punya software-software yang kita boleh guna, tapi kita tak gunalah untuk masa ni. Okay, dan kita ada column store iaitu Sybase, IQ, C-Store, Vertica sebagainya. Mungkin kalau besok you all dah kerja dalam bidang ni ke mana tahu kan, mungkin boleh double check balik lah di software ni. Sebanyakan software ni semua boleh pakai free, tapi
of course lah bila free, nama pun big data tapi dia bagi kita analyze setakat 1,000 data. Tak ada big data sangat lah setakat 1,000 tu pun. So kena lebih daripada 1,000 kena bayar. Biasanya macam tu lah. Yang software yang kita akan guna ni pun kebanyakannya semua free, tapi kita boleh analyze data yang kecil-kecil je lah. Kalau kata besok, katakanlah future dah kerja nak guna, minta company belilah ataupun subscribe lah kepada software-software ni. Okay, next. Some key benefits of columnar database includes, based on the column tadi ni, compressions. Okay, column store are very efficient at data compressions or partitioning. So maksudnya kita boleh buat partition, ingat lagi tak? Kita boleh buat partition dalam topik 725 dah cerita pasal partitioning dan sebagainya. Kita boleh buat aggregations queries. Due to their structure, columnar databases perform particularly well with aggregation queries such as sum, count, average, mean, max. Kita dah pernah tengok lah tu aggregation. Maksudnya dia senang je dia nak buat. Sebab apa dia boleh based on the column tu kita boleh sum, kita boleh count, kita boleh average kan dan sebagainya. Okay, the next one, scalability. Columnar databases are very scalable. They are well suited to massively parallel processing MPP, which involve having data spread across a large cluster of machine. Okay, aku masuk dekat sini. Rasa macam saya pernah cerita lah dulu. Kalau kata dah macam Google ataupun Facebook ke, so dia akan buat dalam bentuk clustering. Ingat lagi tak cluster dulu? So maksud dia ni satu Google besar ni, macam saya selalu cerita dulu, kalau kata kita dekat Southeast Asia ni ada satu cluster. Kalau macam Oceania tu, Australia, New Zealand dia ada satu cluster. Okay, Hong Kong apa semua tu, Asia Pacific dia ada satu cluster. Dia akan ikut based on cluster-cluster. So dalam cluster-cluster ni ada banyak machines. Okay, so masalah seolah-olah dia simpan macam ni. Kan ada banyak machine. Jadi scalable ni maksudnya dia boleh simpan at any machine ni kalau dia nak ni. Tapi normally kalau kita nak cari Malaysia, dia akan pergi dekat sini je lah. Dia tak akan pergi dekat Hong Kong ni. Dekat Australia dia akan cari data dekat sini je. Jadi dia lebih senang, dia nak scalable, dia nak scalekan benda tu. So sebab dia boleh buat dalam bentuk parallel. So kalau kata dia nak simpan dekat sini pun boleh. Simpan kat sini pun boleh. So dia boleh buat parallel multiple processing ni. Parallel ni maksud dia berjalan serentak. Dia boleh cari serentak. Tapi normally dia akan tuju kepada satu tempat lah. Okay, so that's why dia kata apa, which involve having data spread across a large cluster of machines. Often thousand of machines. So that's why kalau kita boleh bayangkan, kalau Google tu yang paling dekat Singapura dan sebagainya, banyak mesin yang dia ada, banyak server yang dia ada dekat situ. Untuk nak handle benda-benda data-data yang satu dunia ni. Even kalau Southeast Asia pun dah banyak. So ni maksud dia, kita boleh scalable kan dia. Okay, fast to load, ni yang keempat, fast to load and also query. Okay, kita senang untuk kita load balik dan untuk kita buat query. Tu kalau kata dalam tu table, bayangkan kalau table kita dah berjuta-juta, kita nak query, dia akan baca daripada row number 1 sampai row yang ke sejuta tu mungkin ambil masa. Kan dia akan check one by one. Tapi kalau untuk yang ni dia very fast. Okay, so a billion row table could be loaded within a few seconds. Sebab tu kalau kita Google, kalau kita Google kan, within second je kalau kata kita cari book. So kalau kita tengok dekat sini ada 1, 2, 3, ada berapa ni? 7, 8, 9, 10. Ada billion ni. 1.2 billion result dia boleh cari dalam 0.46 seconds sahaja. Boleh bayang tak? So kalau bayangkan kalau data-data ni kita simpan dalam bentuk table, 1.25 billion data kita simpan dalam bentuk table, kemudian kita query. Agak-agak bila boleh dapat ni? Kebetulan pun data tu duduk paling bawah sekali. Mungkin lebih daripada 0.46 second. Ini antara dia punya, ni pun saya rasa saya pernah cerita lah dulu. Saya rasa saya pernah cerita benda-benda macam ni. Alright. So hari ni saya ulang je balik. Okay, perasan kan benda-benda macam ni? So this is also something yang related to the big data ataupun business data analytics. So kat sini lah ni. Fast to load and also query. Sebenarnya Google, Facebook, Yahoo dah buat lama dah benda ni. Kita je mungkin tak perasan. Dia orang dah dekat sini belah-belah tahun dah. Mungkin since 2000 lagi dia orang dah start dah buat benda macam ni.
Cuma kita tak perlulah sebab kita tak simpan data yang banyak. Okay, next. Okay, kita akan tengok column store position base. Dia masih lagi perlukan key and value. Masih lagi perlukan key and value, tapi kita nak simpan dia dalam bentuk column. Kita akan simpan dia dalam bentuk column. So that's why kalau kita tengok dekat sini, okay, kita ada kunci. Yang pertama kunci, pastikan bagi kunci yang unik. ID dia tu So maksud dia ni kunci ID, yang ini dia punya value ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu mesti unik. Kemudian kita ada lagi kunci katakanlah first name. So tadi kita dah faham tadi. Kunci can be anything. String boleh, apa boleh. Kemudian kita ada dia punya value. Okay, dalam kes ni kita panggil key value. Jadi kalau kita tengok sebenarnya yang ini mewakili yang ini. Satu kolom ni. Sebab tu dia panggil column store. So dia akan store by column. Yang kedua ni kolom yang ini. Okay, first name. Kemudian dia ada lagi key. Kemudian dia ada lagi value. Dia simpan dia ambil daripada kolom yang ini. Okay, so that is why dalam ni dia panggil column store, position base. So dia akan simpan dalam bentuk kolom-kolom yang tertentu. Okay, tadi pun dah sebut, ini dia detailkan sikit lagi lah dengan contoh. Jadi buatlah sampai habis. Kalau ada 8 kolom, 8 lah kat sini ni. Kita ada 8 kunci, 8 data dan sebagainya. Sebab tu kadang-kadang nama ni pun akan jadi kunci ni. First name, last name, email, phone dan sebagainya. Okay. Okay, setakat ni ada soalan tak? Setakat ni ada soalan, boleh follow lagi? Okay, boleh tak ada soalan macam tak bunyi apa-apa. Jangan tidur. Okay, boleh tak? Boleh? Tak bunyi pun seorang ni. Boleh sir. Boleh sir. Okay. Saya tak nampak you all je nampak saya ni. Okay, pastikan jangan tidur. Okay. Okay, so that's why another one benda yang sama juga kat sini. Contoh. Mana pula mouse ni? Lalu hilang. Okay, tak nampak. Halo je. Okay, column store. So kita dah nampak dah. Yang ini satu kolom. Yang ini satu kolom. Yang ini satu kolom. Yang ini satu kolom. So dia pecah-pecahkan. So that's why. Kalau kita perasan balik tadi ni. Yang ini satu table yang besar. Kan, satu table yang besar, kita dah pecah-pecah-pecah, nanti kita masuk balik dalam table yang besar ni. So that's why sebenarnya dalam table yang kita dah pecah-pecah tu kita kena gabungkan balik. Untuk dapatkan column store ni kita kena gabungkan balik supaya kita dapatkan, kita based on satu table yang besar dulu. Kemudian baru kita pecahkan balik ikut kolom. Okay, ikut kolom. Sebab kalau macam kita pecahkan normalization, tak semestinya kita ikut kolom. Kita akan ikut dia punya kalau dia ada redundancy pula, dia ada apa tu? Hubungan antara satu sama lain. Kunci, dia akan based on kunci, primary key, foreign key tu. Okay, the next one, pun sama jugalah. Column store, but row base. Okay, kat sini row ID base. Yang ini tadi, position base. Dia based on position 1, 2, 3, 4, 5 tadi ni. Okay, kalau kat sini dia based on row ID. So row ID yang mana? Yang ini. Okay. So that's why kalau kita nampak dekat sini, dia akan dapat satu kunci. Ini kunci 10, 12, 11, 22. Ini adalah kunci. Okey. Macam kenapa dia 10, 12, 11, 22? Mana dapat 10, 12, 11, 22 yang tadi ni? Okey, siapa boleh jawab setakat ni? Mana dia dapat? Nombor 10, dalam ni tak ada ni. Ke ada dah, okey. Kat sini pun ada ni. Okey, kalau kita tengok kat sini ada. Ada boleh. So maksudnya dia ikut employee ID. Ataupun, tadi dia sebut juga, dia boleh auto generated. Ataupun, kita boleh buat sendiri. As long as dia unique. Okey. So, the next one, kita akan nampak tadi, kita boleh follow row ID yang tadi ni. Yang pertama, kita boleh buat ikut pada Smith. Okey, kemudian Smith ni tadi ni adalah 001. Kemudian kita dapat Jones pula. Byro Jones 002. Kemudian Johnson. Kat sini Johnson 003 dan seterusnya lah. Sampai habis. Sampai habis data tu. Kemudian dia buat Joe pula. 111. So that's why dekat sini masih lagi ikut basic asal tadi tu. Kita ada key yang warna merah ni. Okay. Dan kita ada value yang warna purple ni. Okay. Smith 001. Mana dia dapat Smith 01? Yang inilah.
Sebab Smith, yang ini row ID dia 001. Dia boleh matchingkan apa-apa je dalam kes ni. So kalau kita buat Jones 02, 04. Kenapa Jones 02, 04? Nampak tak kat sini? John ni. John ni ada dua value. Sebab kalau kita tengok John kat sini ada dua. 100. Lagi Jones juga 004. Okay, so maksud dia kalau kita tengok data ni, sebenarnya data ni pada table ni pada table pertama tu, maknanya table yang unnormalized. Kan, bila unnormalized maksud dia data tu ulang-ulang lah. Tapi tak apa, dalam kes non-structured ni ataupun NoSQL ni, dia tak ada masalah sebab dia boleh simpan macam ni. Beza dia. Dia boleh simpan dalam bentuk macam ni. A list ni dipanggil a list of value. Ada satu, ada dua. List of value. Dan seterusnya lah. Apa-apa saja selepas pada tu. Okay, so setakat ni tak, nanti kalau kata macam confused, you boleh baca balik, boleh baca sendiri, lepas tu cuba fahamkan balik. Tapi at the end of the day, idea dia sama je. Hari ni kita cerita pasal key value je untuk cerita untuk hari ni. Okay. Next, okay, column family. Okay, kita boleh buat dalam bentuk column family. Satu row base, satu column store, yang ni kita buat dalam column family. Maksud dia bila family ni maknanya kita gabung lah. Nama for family kan. Family ni maksud dia duduk dalam satu family yang sama, dalam gabungan yang sama. Okay, so kolom-kolom tadi kita boleh gabungkan. Okay, ni contohlah. Kolom family ni dalam bentuk macam ni. So dalam satu kolom ni dia ada family dia. Dia ada family dia. Okay, ni dia panggil kolom family. Okay, kejap lagi kita tengok. Okay, so kat sini and kita boleh pecahkan dalam based on user profile. Ni satu family lah ni. Okay, maksud dia ni satu family ni. Ni kolom ni. Okay, ni satu family. Ni maksud dia ni satu user profile tadi. So dalam satu profile ni dia ada kunci. Ini masih lagi kunci, yang ini masih lagi dia punya value. Tapi dia duduk dalam satu family. Dalam family user profile. Itu beza dia. Okay, kalau macam yang awal-awal tadi dia satu-satu kan. Dia row base. Setiap satu row tu satu. Yang ini kita gabungkan. Maksud dia ada gabungan row tadi ataupun kunci-kunci tadi, dia duduk dalam satu family. Ni dia panggil column family. Okay, next. Okay, this is also column family. Kalau kita nampak, yang ini ada satu family ni. Dia kita boleh letak di dalam satu kolom yang sama. Yang kolom dia, yang ini nama dia personal data, yang ini nama dia professional data. So dia ada names, dia ada city, yang ini kat sini dia ada title, sini dia ada salary. So boleh pecahkan kita tadi lah, sama ada nak pecahkan by column ataupun nak boleh pecahkan by row tadi ni. Okay, yang ni kena tengok balik atas. Yang ni tadi ni. Kita check balik column store ataupun row ID base. Okay. Next, super column family. Okay, dia ada super column pula. Okay, kalau column sahaja, yang ini. Based on column. Kalau family, dia dah gabung. Okay. Dan kalau super family, ni kat sini dia ada row key, ada kunci. Okay. Dan kalau digabung semua, dia panggil super family. Super column family. Makin besar lah. Satu pula lah kalau nanti kita tengoklah contoh-contoh mana yang kita boleh buat super column family dan sebagainya. Okay. So, kita dapat ada dia column family, super column family. Right. Okay, ni this is another example tadi ni. So, kita ada row key sini 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ini dia punya column family. Ni column family dia. So ada kunci, ada value, answer. Dan yang family ni nama dia profile. Yang family ni nama dia profile. Okay, yang ini nama dia, column family ni nama dia order. Dan dalam order pun dia ada kunci, key, dan dia ada value. Sama je. Basic dia adalah key value. Cuma dekat dalam ni bila kita dah makin detail, dia boleh dalam bentuk column family, super column family dan sebagainya. Okay. Dan kunci asal dia dekat row key dia adalah 1, 2, 3, 4. Ni kunci asal dia. Tapi dia ada family dia. Family dia adalah based on profile dan juga based on order. Okay, so far so good. Ada soalan tak? Ada soalan tak sekarang ni? Masih lagi boleh follow tak? Boleh. So far okay tak? Boleh sir. Okay. Alright, good. Okay, good. Okay, next.
pun sama lah. Here's a breakdown of each element in a row. Okay, sama juga macam tadi lah. Row key, column, name, value, and also timestamp. Biasa kita nampak timestamp ni untuk transaction lah. Biasa kita akan tahu bila date and time data tersebut dimasukkan. Column, name, value, and also timestamp. Okay, next. Okay, this is another example kat sini ni. Okay, so nanti kita akan buat lebih kurang macam ni. Kita akan buat lebih kurang macam ni during the lab session nanti. Maksudnya kita akan buat dia dalam bentuk MongoDB ni nanti ni. Dia panggil MongoDB ni. So kita kena ataupun kita kena tulis balik based on table ni. Contoh tadi kita ada city and Timisoara, Fairfax dan sebagainya. So ikut pada yang atas tadi lah, sama ada dia nak family ke, dia nak column base ke dan sebagainya, kita akan follow. Okay, so kalau kita nampak dekat sini dia boleh pecahkan, dia kata apa, the outmost keys 3 pillar Noida, 3 pillar Clutch, Timisoara, and also 3 pillar Fairfax are analogous to the row. Ini maksudnya yang ini based on row lah, yang ini baris yang ini, 1, 2, 3 dan 4. Okay, itu yang pertama. So dia akan dapat kat sini tadi ni. Okay, ini yang pertama. Noida, Clutch, and also Timisoara dan juga dia based on row tadi. Ada berapa row? Ada 1, 2, 3, 4. So, kalau ada berjuta, itulah cerita lah. Kita buat satu. Okay, kemudian apa yang berlaku? Dia kata apa? Address and details are column family. Address and detail are column family. Mana address dengan detail? Okay, kat sini kita ada sini ada address. Mana address? Siapa perasan? Dia ada column family. Okay, kalau ada column family, you all nampak dekat sini ni, yang warna biru ni. Ni kan warna biru ni kan? Tulisan warna biru, yang ini. Ini satu. Okay, yang ini satu. Okay, so kalau kita perasan, yang ini, address ni dekat sini. Ini family, ini column yang untuk address. Okay, yang ini details ni, column dia dekat sini. Ini details. Okay, dan dia tetap ada kunci, dia tetap ada value. Dia tetap ada kunci, dia tetap ada value. Okay, yang pertama lah, yang ni address column. Maknanya dia column family. Maksudnya dia dah pecahkan dia dalam family yang tertentu. So that's why, kalau kita tengok, dia dah duduk dalam family address, dia akan duduk dalam family details. Okay, the column family address, the column family address has column city and pin code. So kalau kita tengok, sama lah kan, dia ada column city dan dia ada column pin code. Maksud dia lepas yang besar tadi tu, dia pecah sama dia nak column family, dan dalam column family tadi tu dia ada column dia sendiri, iaitu city and pin code. Okay. Dan juga the column family details, sama jugalah, ada column strength, mana strength? Yang ini. Okay. And also project. Project mana? Yang ini. Okay. So kalau kita tengok, dia akan ada dekat sini lah. So dia akan pecah pada strength, dia akan pada project. Yang satu lagi tu family dia city dengan pin code. So that's why kita nampak seolah-olah ada dua family kat sini. Ini satu family. Yang ini family. Column family lah. Panggil column family lah siap ni. Okay, ini satu column family. Dan dalam column family ada city, dalam column family ni ada pin code, dalam column city ni ada strength, dalam column city ni ada project. So apa dia tadi? Yang satu ni adalah address. Okay. Yang satu ni adalah details. Okay, boleh bagi nama lah dekat sini kalau nak. Yang ni address, yang ni details. Okay, so akhirnya kita boleh tulis dalam bentuk macam coding ni. Dalam bentuk coding ni. Kita akan gunakan during the lab session nantilah. Kita cuba sikit nanti. Untuk hari ni tak sempat lah, kita habiskan untuk lecture je dulu. Okay, setakat yang ni boleh follow tadi tak? Ada soalan tak setakat ni? So maksudnya kalau confused, nanti baca balik yang atas tu, cuba relatekan balik satu-satu one by one sampai dah dekat sini. Sebab nanti yang kita nak buat ni kat sini, nanti rupa dia lebih kurang macam ni. Okay, 3 pillar dan sebagainya. So maksudnya kita kena tulis dalam bentuk baris-baris ni. Okay, soalan? Tak ada, sir. Setakat ni? Tak ada. So far so good?
Masih lagi boleh follow? Boleh sir, boleh. Dah pukul 3:10. Boleh Boleh Okay. follow sir. Boleh. So you all, saya tak nampak, saya tak dengar suara, nak minum ke nak apa ke minum lah. Yang penting concentrate dulu dekat apa yang saya cerita ni. Okay. Yang seterusnya, kita ada document database. Okay, kita ada satu tadi apa? Yang pertama, okay, kita dah buat key value, tadi column, sekarang ni document. Okay, document database. Okay, ada nak tanya ke tu? Ada bunyi-bunyi tu? Tak ada. Kita ada dua lagi. Okay, so that's why kat sini, a document database, dia kata apa? A collections of key value pair, but the value stored and referred to as a document. Okay, dia panggil apa yang disimpan tadi ni sebagai document. Kalau dalam SQL kita simpan dalam bentuk table. Okay, so provide some structure and encoding of the managed data. Example XML, JSON based on a unique key is a simple identifier, string, URI, path, macam mana ni. Okay, so nanti kita akan buat sedikit example ni nantilah by this coming Wednesday, hopefully tak ada masalah. Saya pun dah nak try install balik dekat yang komputer baru saya ni, yang komputer dulu tu dekat office. Alright, hopefully dia tak ada issue lah. Saya harap jadilah, saya pun dah lama dah tak install ni. Okay, kemudian dia kata apa dia? Embeds attribute metadata associated with the content. This provides a way to query database on content. Okay, so dia akan sediakan content nanti dia. Jadi kita boleh query dia punya content tadi ni. Sebab content tadi dia simpan dalam bentuk document. So that's why dulu simpan dalam bentuk table. Sekarang ni kita dah simpan dalam bentuk document. Okay, next nanti kita tengok dalam bentuk tag dan sebagainya lah. Okay, API is used to retrieve data. Okay, API ni dia macam perantara. Interface. API ni dia macam perantara antara dua software. Pernah dengar tak perkataan API ni? Dia biasanya dia akan jadi perantara. Untuk dia berhubung antara dua tu dia akan ada API tu. Okay, based on the content and also allows editing of content and also metadata. So dia boleh benarkan kita edit lagi ni. Okay, while a key value store require the key to access the data value, document store has metadata which allow data access directly to the attributes instead of through a key. So ni beza dia. Dia boleh terus cari dekat attribute ni. Tak payah kunci pun tak apa. Okay. Dan kita akan gunakan yang ni nanti ni, MongoDB. Okay. Saya pun tengah nak try lagi install ni. Hopefully tak ada issue lah by this coming Wednesday ni. Okay, document base. Okay, lebih kurang macam yang kita tengok di atas tadi. Okay, document is the most basic units of data. Okay, kita ada data tadi tapi kita simpan dalam bentuk document ni lah. Dulu kita simpan dalam table. Okay, document are ordered sets of key value pair. Masih lagi based on key value sebabnya ini yang paling asas dia. Kalau tak faham key value tak jadi ni. And each document contains one or more name value pair. Okay, so dekat sini kita ada example. Okay, of course yang pertama ID ni adalah kunci. Okay, ni adalah kunci. Okay, kita bagi je lah apa-apa nombor as long as dia unique. Dan kita ada value. Values, name values. Yang inilah title ataupun author. Okay, so antara open sampai close curly bracket ni, yang inilah kita panggil sebagai satu dokumen. Yang ini yang kita akan simpan nanti. Kita akan simpan. Kita panggil sebagai satu dokumen. Okay, so kita boleh ada banyak dokumen nanti. So yang ini baru satu. Kalau kita bayangkan ada beratus-ratus, beribu-ribu baris, banyak dokumen kita kena simpan. Okay, itu yang pertama. Ini yang paling asas. Okay, next. Document are gathered together in collection within database. So maksudnya dokumen tadi tu ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat, mungkin beribu, mungkin juta. Kita simpan dan dia akan jadi collections. Dan collection ni nanti kita akan simpan dalam bentuk database. So maksudnya database ni macam dulu kita dah tengok, dulu kita bayangkan semua table. So, tapi sekarang ni kita dah kena bayangkan satu structured, satu lagi non-structured. Tapi gambar database tetap sama, gambar silinder ni. Okay, jangan confuse. Bukan gambar silinder ni untuk simpan table sahaja.
Okay, ingat sebab itu dulu pun saya dah macam dulu saya selalu lukis macam ni kan. Table. Okay, so sekarang ni dia bukan setakat table, bukan setakat structured, database ni boleh simpan dalam bentuk non-structured. Non-structured apa dia lah, dokumen je lah ni. Ni contoh yang pertama, dokumen tadi, yang non-structured tadi ni. So, collection should make a sense, example, books, web store, retail store, fruits. Hence, document database is unstructured and also schemaless. Okay, dia tidak berstruktur dan dia tidak ada satu-satu skema-skema yang tertentu. Okay, so dah explain daripada dulu dah. Dulu pun saya dah hint benda ni, hari ni saya dah detailkan. Jadi mungkin dah boleh bayangkan, oh okay, database kita sebenarnya macam ni. Dia ada dua, structured, unstructured. Satu tu kita kena ikut data model yang tertentu iaitu ERD. Yang sekarang ni, setakat hari ni, kita ada satu unstructured yang tak ada skema tertentu. Yang pertama disimpan dalam bentuk document. Okay, dah panjang dah cerita dia tu. Okay, next. Since we are used to relational database, ni pun saya rasa dah tak ada isu dah. Yang ni kita dah tengok banyak kali. Relational ni, database, tables, row. Untuk document database, kalau database tu dia panggil database lah ataupun dia panggil kadang-kadang dia panggil buckets. Okay, kalau table biasanya a collection of all type of signifiers. Okay, nama table tu. Kalau row tu kita panggil document lah. So, dokumen yang mana tadi lah ni? Maksud dia ni sebenarnya satu row ni, ID, title, author, kita simpan dalam bentuk dokumen, so dia equivalent tu sini sebenarnya adalah row. Kalau kita tengok dari sudut table, dia dipanggil row. Okay. Column adalah attribute names. Okay, column adalah attribute names. So, kat sini ada attribute names lah. Contoh ada kunci-kunci tertentu, kita akan bagi dekat sini. Okay, dan juga ada index. Index ni kalau kita bagilah certain index untuk setiap ni sama lah. Index ni untuk wakil dia je. Sama ada relational ataupun database document. Okay. Ada soalan? Tak ada. Setakat ni okay? Alright. Document database, kita sambung sikit lagi. We can store different schemas in different document and this document reside in the same collection. Okay, different schema in the different document. Okay, kalau kita tengok dekat sini, ISBN title, sini scene item. Ini berbeza, ini tag, ini nombor, yang ini gabungan number and string. Yang ini string lah, tak masalah. Yang ini kita jadikan dokumen satu, yang ini kita jadikan dokumen dua. Tetapi both ni tadi ni, dua-dua ni tadi ni adalah satu collection. Okay, itu yang bagusnya. Ini adalah satu collection. Bermakna dia ada different document and different schema. Okay, ada beza kat sini. Yang ini berbeza. Ni kita simpan lain, yang ini kita simpan lain. Tak semestinya kita nak simpannya. Okay, so kita boleh simpan dalam bentuk yang berbeza-beza. Next. We can have more complicated structure. Okay, so ada satu dokumen tapi dalam dokumen tu ada a list of value. Okay, ada list value. Okay, nanti kita akan kasih example tu nanti. Author dia ada William, dia ada Ben. Sebab apa kadang-kadang dalam buku kan, author dia ramai. So that's why kita boleh simpan dalam bentuk ni. Tapi kalau kita simpan dalam bentuk table, kalau kita based on author, nanti kita akan nampak author yang berbeza tapi buku sama. Author beza, buku sama. Author sama, beza, buku sama. So kat sini, cara nak tulis tu berbeza. Cara kita nak, betul, main dengan skema dia. Okay, next. Pun samalah macam tadi jugalah. So, yang ini satu row. Los Angeles ni. Yang Dallas ni satu. Okay, yang ini satu dokumen. Yang ini satu dokumen. Kalau kita gabungkan dia akan jadi apa tadi? Collection. Okay, akan jadi satu collection. So, collection ni lebih kurang macam table ni lah. Okay. The next one is use cases. Use case, kita gunakan event logging. Okay. Ini berbeza. Yang ni tak pernah detail sangat. Contoh macam blog, website content management, web analytics, Oriel analytics. Nanti kita tengok kemudian nanti. E-commerce application banyak gunakan use cases. Okay. So, lepas ni dia pergi mana, lepas ni dia pergi mana, lepas ni dia pergi mana. Dia ada macam satu sequence. Okay. Next kali yang terakhir, kita tengok graph database. Okay, kita ada key value. Kemudian tadi ada column, ada dokumen. Yang keempat ini adalah graph database. Okay, use graph
structured with edges, nodes, and also properties. Nodes are organized based on relationship with ni soalan macam these relationships are represented by just agent bucu dia antara dengan bucu, and relationship is social connectivity. Okay, kita tengok yang graf ni nanti sebenarnya yang kita hari-hari guna sebenarnya. Okay, both nodes and relationship have defined properties. Okay, dan kita akan nampak something macam ni lah. Ni perbezaan dia. Relational manager, okay, kalau table dia akan gunakan vertices ataupun edge dengan assets, dan kalau row tu dia gunakan vertices, digunakan value pair, masih lagi key value pair, dan join digunakan edge ni. Maksud dia bucu. Okay. So kalau kita tengok use case, people who like this product usually like that product. Maksud dia seolah-olah macam kita boleh buat relationship antara satu dengan yang lain. Contoh kat sini dia bagi Mary is friends with George. Mary ni kawan dengan George. George like Lisa. George has visited Japan. We can ask the question of who are the friends of Mary's who like the food that Mary friends like but have not visited the place that Mary friends has visited. So dia seolah-olah dia ada kaitan antara satu sama lain. Adakah jawapan dia George? Tak pasti jugalah, sebab George ni dia suka pizza, yang ini tak suka pizza. Jadi tapi at the end of the day dia ada relationship. Kita akan nampak. Okay, the next one dia kata apa? You are more likely to be friends with Abu because you know Ali since Abu is Ali friend. Seolah-olah apa yang kita perasan kat sini, use case ni. Okay, inilah yang digunakan oleh Mark Zuckerberg ni dalam Facebook kita ni. Perasan tak? Ini Facebook ni. So bila kita berkawan dengan seorang, automatically Facebook akan suggest kat kita, adakah kita kenal orang yang kita kawan tadi. Kita berkawan dengan Ali. Kan, Ali kawan dengan Abu. So nanti Facebook akan recommend kita, kau kenal tak Abu ni? Since kau dah berkawan dengan Ali, kau kenal tak Abu ni? Mungkin kenal, mungkin tak. Sebab dia akan ada relationship dekat situ. So dia akan gunakan something like what you call use case. Dia akan ada satu like kita panggil graph lah. Graph ni macam seolah-olah kita buat network tu, node kita ada network. Kalau belajar network tu dia ada node dia pergi sini dan sebagainya. Okay. Dan kalau kita perasan kat sini, graph ni sebenarnya ni yang digunakan oleh Mark Zuckerberg. Okay. Apabila dia nak create Facebook ni. So dia bayangkan kalau si A kawan dengan si B ni ada kawan lain, adakah kawan si B tadi ni kawan si A juga? Seolah-olah macam tu. So that's why dari situ dia dapat idea. Jadi dekat sini dia akan nampak macam satu graph. Sama dia boleh berhubung satu sama lain, dia kenal, dia tak kena belakang cerita. Dia nak kawan, tak nak kawan belakang cerita, tapi dia akan ada relationship satu dengan yang lain. Okay? Dan akhirnya wujudlah social network yang sekarang ni kita tengok ni lah, especially yang paling jelas Facebook lah. Facebook gunakan konsep yang sama. Sebab tu kalau you perasan, benda-benda ni dah lama dah. Facebook ni kalau tak silap saya 2005, 2006 dia dah up dah kat situ. 2005, 2006, 2010 sampai dah sekarang ni. Masa tu tak kisah sangat. Jadi kalau kita nampak saling kait satu sama lain. So, graf ni kita ada concentrate on document ni tadi, okay? Tadi kata cerita tadi, okay? Dan kita convertkan XML script ni kepada document, okay? Yang ni lebih kurang macam ni lah nanti pun akan ada sedikit kita akan buat, lebih kurang macam ni. Yang ini nanti dalam bila kita tengok XML ataupun HTML nanti ni. Nanti saya cerita kemudian lah HTML ni. Okay, dan untuk yang ini tadi ni, social network ni, okay, kalau siapa yang belum pernah tengok cerita, memang tajuk dia social network. Cerita pasal Mark Zuckerberg tu. Dah pernah tengok tak cerita ni? Dah pernah tengok tak cerita ni? Kalau tak pernah tengok, carilah kita tengok cerita ni, social network ni. Memang cerita macam mana asasnya apa tu. Pernah tengok? Tak pernah. Okey, kalau tak pernah. Okey, kalau hari ni kan ada masa free cuba cari cerita ni. Tajuk dia social network juga tak silap saya. Okay, cerita pasal macam mana Mark Zuckerberg ni dia start belajar, dia kantoi, dia saman apa sampai dia create Facebook ni. Dan konsep dia lebih kurang macam ni. Kalau you tengok cerita tu, you boleh perasan apa saya cerita ni.
Macam mana dia imagine, oh Facebook ni gini. Asalnya dia nak buat antara dia, tapi akhirnya dia berkembang satu dunia. So, tak tengok macam tajuk dia social network. Cerita pasal macam mana Facebook terhasil lah, based on cerita Mark Zuckerberg tu. Okay. Quite interesting cerita ni. Boleh tengok macam mana dia kena saman, macam mana dia create, dan akhirnya sekarang ni dia antara yang terkaya di dunia lah. Tapi cerita dia hampir sama dengan graph database ni. So that's why Mark Zuckerberg ni dah lama dah buat benda ni. Dia dah lama dah imagine big data ni. Cuma kita baru nak guna. Okay, so ni question yang tak ada apa, so kita boleh convertkan tadi tu relational database into document. Biasa dah banyak kali kita buat dah tadi ni. Kita dah tengok, nanti kita, kalau ada certain exercise nanti saya akan bagi kemudian untuk exercise. Okay, primary foreign key kita buat dan akhirnya settle. Okay, so setakat ni ada soalan tak? Dah hampir pukul 3:30. Ada soalan tak? Ada exercise, ada soalan ada tu nanti. Cuma nanti saya akan bagi kemudian lah, maybe based on after kita buat lab session tu nanti. Nanti saya akan bagi semula exercise based on topik hari ni. Okay, ada sedikit exercise. Tapi kita tengok dulu lah, ataupun maybe kalau kita tak settle minggu ni, kita ada lagi minggu hadapan ni. So kita ada lagi minggu hadapan ni untuk MongoDB ni. So no structure ni ada 3 minggu ni. Kita boleh cover dalam 3 minggu ni. So minggu keempat, minggu kelima, minggu keenam. So hari ni kita settle, maybe by next week, by this coming lesson ni, hari Rabu, kita cuba install, cuba tengok macam mana MongoDB tu, and then nanti exercise coming soon lah. Dia akan datang selepas pada ni. Okay, so untuk kelas hari ni, saya rasa cukup lah untuk hari ni, dah hampir 1 jam setengah. Okay, sekiranya ada soalan, boleh tanya sekarang. Okay, kalau tak ada, maybe saya akan end this session untuk hari ni, dan kita akan sambung lagi pada hari Rabu. Okay, saya open. Ada soalan tak? Something related to this one. Okay, you all kena baca balik. Tapi sebenarnya dia punya flow dia simple je. The main dia adalah key value. The rest tu kita akan extract daripada key value tu jadi apa. Itu saja. Sampailah kita pergi kepada dokumen, column and also graph tadi tu. Okay, soalan? Tak ada setakat ni. Setakat ni tak ada. Ada soalan tak? Tak ada Boleh faham? Lagi. Syarif seorang diam cakap ni. Yang lain okey tak? Boleh. Okey, sir. Tak ada soalan, Okey, sir. Tak ada soalan, betul. Faham tak ni? Faham. Okay, so nanti saya dah cerita nanti slow-slow jadi maybe by Friday ke saya akan masuk ke YouTube, saya akan bagi balik link dia lah. So you all boleh tengok semula. Kalau kata perlu nanti boleh tengok semula ataupun nanti baca je mula. Baca je slide ni. Okay, so alhamdulillah kalau tak ada apa-apa soalan, so hopefully you faham. Nanti kita buat sikit exercise. So with that, saya akan stop recording and after that kita akan stop lah. Okay, so thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.